Jadi pendekkan cerita, maklumat sampai ke pegawai di sepadan. Matu sepadan dijaga oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Macam mana berita boleh sampai daripada Mekah sampai ke sepadan? Ini jangan tanya. Zaman dulu ilmu orang macam-macam, ilmu menyampaikan berita. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada satelit, tidak ada internet. Tapi macam mana berita boleh sampai? Ini adalah kepakaran orang dulu. Tak pakai burung berpati ke apa, wallahualam. Sampai berita itu kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dia ada sebutkan, Suraqah ketika itu dia cerita, aku nampak Nabi Muhammad lalu di kawasan Bani Mudlaj. Jadi bila aku nampak Nabi lalu, aku tahu itulah Muhammad yang dikatakan dah berjaya meloloskan diri daripada kepungan dia. Aku kejar Muhammad naik kuda. Aku kejar, jatuh, kuda asyik jatuh. Aku bangun balik. Kejar lagi, jatuh lagi. Aku bangun balik. Kejar lagi, 2-3 kali kuda aku jatuh. Padahal Suraqah bin Malik bin Ju'shum adalah seorang penunggang kuda yang handal. Orang kampung, pandai bawa kuda. Tapi dia pelik kenapa kuda dia agak tak berapa nak gah sangat hari itu. Sehingga dalam hadis Bukhari disebut, Suraqah dalam hatinya terdetik, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal habsi anhum an sayazharu amru Rasulillah. Kata Suraqah bin Malik, selepas kejadian itu, bila aku jatuh bangun, hati aku tak boleh berbohong. Terdetik dalam hati aku mengatakan bahawa sayazharu amru Rasulillah, Muhammad mesti menang, Muhammad akan menang. Kata Suraqah, aku tahu ini orang bukan orang biasa-biasa. Ini orang ada pakaian. Ini istilah orang kampung ya. Orang ni ada memakai, ada pakaian dia, bukan kosong ni. Mana nak pergi, kita tak lepas, pergi tak lepas. Ada something orang ini. Terdetik hati dia. Tapi sebab dia ni bounty hunter, orang yang cari upah dengan menangkap orang-orang pesalah, dia pun pergi. Tetap dia pergi. Dia tahannya Muhammad, Nabi kita dengan Abu Bakar. Muhammad, engkau nak pergi mana? Kata, adalah hal. Kenapa Suraqah? Wahai Muhammad, aku ditawarkan untuk membawa kamu pulang. Hadiah yang aku akan terima 100 ekor unta. Jom kita balik sekarang. Maka Nabi kita ni, dia seorang pemimpin. Nabi seorang pemimpin. Dan dalam masa yang sama, Nabi juga politician, seorang ahli politik. Nabi tahu untuk berpolitik. Dan antara kelebihan orang politik adalah kepakaran mereka membuat rundingan. Sebab itu orang politik kalau tak pandai berunding, berhenti je lah jadi ahli politik. Asyik nak bertumbuk kerja, baik masuk gusti senang, masuk boxing ke, tumbuk lah hari-hari. Orang politik mulut kena manis, pandai berunding, pandai memujuk. Orang marah kat kita pun jadi tak marah, pandai kita belai dia. Itu kelebihan politician, pemimpin. Dia meringankan beban. Jadi apabila Suraqah bin Malik beritahu dia diupah sebanyak 100 ekor unta untuk bawa Muhammad balik, Nabi telah buat rundingan dengan dia. Wahai Suraqah, berapa upahmu ambil aku? 100 unta ya Muhammad. 100 je. Ginilah, apa kata kalau aku up lagi? Kalau engkau lepaskan aku pergi ke Madinah, aku beri engkau hadiahnya mahkota Raja Parsi. Nak ke tak nak? Mahkota Raja Parsi. Suraqah ni orang oportunis. Dia kata, hebat hadiah tu Muhammad, 100 mahkota Raja Parsi. Tapi Muhammad agak-agak mahkota Raja Parsi tu bukanlah benda senang. Awak berjanji janganlah bagi benda tak boleh capai. Nak berjanji pun munasabahlah. Up sikit, orang tu bagi 100, bagi 105 ekor. Tahan hari ni melampau sangat bulan bintang janjinya. Agak-agak lah Muhammad. Apa respon Nabi kita? Suraqah, mu kenal aku daripada kecil, kita sekampung. Aku pernah menipu orang tak? Bab tu Suraqah kalah. Tak ada Muhammad, memang satu kampung kenal, kau tak menipu. Tapi ini besar sangat. Dah kalau aku berjanji aku bagilah. Suraqah ni orang cari peluang. Ginilah Muhammad, kalau berjanji cakap kosong tak boleh. Buat surat sikit boleh tak?
buat surat sikit, kita ada hitam putih lah, senang. Kau awak tak boleh tunai janji esok, kau boleh saman ke apa ke? Kata Nabi, ikutlah surat-surat tengah padang pasir, mana nak cek suratnya. Rupanya Suraqah ni siap ada kertas, semua ada. Dia orang mencari projek. Tu bawa keluar kertas. Kata Muhammad, hari ni kita buat perjanjian. Pada hari ni kau berjanji akan beri pada aku mahkota Raja Pasir. Setuju? Setuju. Suraqah sign. Muhammad sign sikit. Mana aku reti, aku tak sekolah. Cok lah sikit, pakai cincin apa yang patut. Nabi cok pakai cincin dia. Adalah lambang. Suraqah bin Malik simpan surat ini. Dia ringkaskan cerita. Setelah bertahun-tahun, Suraqah bin Malik akhirnya memeluk Islam. Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, dia masuk Islam. Jadi selepas Nabi wafat, selepas naik Abu Bakar, selepas zaman Abu Bakar, naik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Jadi zaman Umar, Islam telah mula mengembangkan pengaruh mereka sampai ke kerajaan Parsi. Jadi kerajaan Parsi ni kerajaan Sasan ataupun Sasanite. Dia istilah kita guna. Kalau Rom, Byzantine. Kalau Parsi, Sasanid. Bermula tahun 633 sampai 642 Masihi, sahabat-sahabat Nabi telah berperang dengan Empire Sasanid ni selama 9 tahun. Dalam 8 buah peperangan. Antara perangan yang popular dan banyak dikaji oleh sekolah-sekolah pertahanan adalah perang Zatus Salasil, the Battle of Chain atau perang berantai. Dan juga yang popular juga perang Al-Qadisiyah. Kalau peperangan rantai ni dia berlaku bulan April tahun 633 Masihi, terjadi selepas daripada perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang yang mana mencatatkan sejarah, dia adalah perang yang terbunuhnya Musailamah Al-Kazzab, yang mana kawasan ni sekarang terletak di kawasan sebelah Kuwait sekarang ini. Jadi perang berantai ni perang yang besar yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Parsi. Dipanggil perang berantai sebab panglima Parsi nama Hormuz ataupun Hormazdan, dia arahkan tenteranya yang masa tu dah takut nengok orang Islam. Dia perintahkan tenteranya ikat kaki dengan rantai besi, tak bagi lari. Orang Islam begitu gagah sekali. Khalid Al-Walid dia datang, dia bagi warning mudah je. Dia kata, aku tak nak balas pantun, tak nak cakap banyak, pilih nak masuk Islam. Kalau tak nak, bayar jizyah. Kalau tak nak, kita lawan, kita perang. Dia bagi kata dua je. Orang Parsi pun dah jadi cuak. 25,000 tentera Parsi lawan 18,000 tentera Islam, kalah tentera Parsi. Unit tentera elit Parsi dibunuh oleh unit tentera elit Islam ketika itu. Parsi dah ada komando. Islam pun zaman Umar dah ada pasukan elit komando, pimpinan Qaq' Ibnu Amru radhiyallahu anhu. Dan selepas pada Battle of Chains ini, Khalid Al-Walid dia kalahkan Parsi dalam 3 lagi peperangan. Sebab itu tentera-tentera Islam ataupun panglima-panglima Islam, Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna Al-Haris, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man bin Mukharin, Qaq' Ibnu Amru, Ibnu Utbah, Abu Layla dan ramai lagi. Ini adalah nama-nama yang begitu berjasa khususnya di dalam peperangan menjatuhkan kerajaan Parsi. Dan sepanjang peperangan, hampir 90,000 tentera Islam berhadapan dengan 250,000 tentera Parsi dan 150,000 tentera Parsi terkorban. Saya bawakan data ini menunjukkan kerajaan Parsi yang begitu kuat ketika itu akhirnya jatuh. Bila jatuh, Umar Al-Khattab ambil harta-harta rampasan perang untuk diberikan sebagai ghanimah. Portionnya dipecahkan kepada pejuang-pejuang, kepada orang yang memerlukan. Jadi adat masa tu barang-barang terus bagi lah. Barang-barang dalam istana ni begitu banyak. Dan Umar akan beri ikut keutamaan pasukan. Contohnya tentera komando, itu diberilah barang-barang yang duduk dalam balai rung seri tu, diberi pada komando-komando lah. Barang luar kaki lima istana mungkin beri kepada ikut infanteri ke, mekanis ke, semboyan ke, diberi ikut keutamaan-keutamaan. Kor kesihatan pun dapat juga. Macam yang lampu-lampu luar tu berilah untuk PhD ke, wataniah ke, ikut dia punya turutan dia. Tiba-tiba sampailah barang yang paling orang nak, mahkota Parsi. Ketika nak diberi ke mahkota Parsi, Umar tak tahu nak bagi ke siapa. Datang sahabat Nabi yang menahan Nabi ketika
Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, dia pun angkat tangan. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, itu mahkota ana punya. Marah semua orang. Mu ni Suraqah, berlawan dok, time orang nak ngagih, time itulah dia datang. Sudahlah pergi balik, ambil lampu kat security depan tu, sudah bawa balik. Agak-agak kalau minta mahkota. Dia kata, kawan bukan saja-saja minta, Nabi janji bagi dengan saya dulu. Orang lagi marah ke dia, sedap sangat awak petik nama orang dah tak ada. Takkan kita nak pergi nanya Nabi, sedap sangat cakap tak ada bukti, susahlah ni orang ni minta, leceh lah begini. Kata Suraqah, apa pula? Bukannya kawan nyebut nama, metik nama dia. Memang Nabi dah ni, kau ada surat? Orang pula terperanjat, ada surat pula lah. Orang kata, buat sini surat. Bila dia bawa surat tu dah lunyai dah, lama sangat, daripada first hijrah. Bila dia bawa kepada Umar Al-Khattab, terperanjat. Dia kata, ini adalah surat perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suraqah bin Malik bin Ju'shum, akan memberi kepadanya mahkota Parsi. Ketika Umar baca, menangis semua sahabat, termasuklah Umar Al-Khattab menangis. Kenapa? Mereka menangis mengenangkan jauhnya wawasan Nabi SAW. Dalam keadaan baru hijrah, baru keluar daripada rumah, masih di atas unta, belum sampai ke gua pun, belum sampai ke Madinah, tapi Nabi sudah jauh perancangan, Parsi satu hari akan jatuh ke tangan orang-orang aku. Dan Nabi berani berjanji kepada Suraqah bin Malik, kau akan dapat mahkota itu. Maka jatuhlah mahkota itu kepada tangan Suraqah bin Malik bin Ju'shum.